Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Pagi ini ya berlaku lagi kekecohan sedikit, ya walaupun sedikit aman ya di Dewan Rakyat, tetapi pihak pembangkang masih meneruskan cubaan untuk membuang massa dan juga memprovokasi. Akhirnya Speaker Dewan Rakyat menyekolahkan MP Arau, MP Machang dan juga beberapa MP yang lain yang turut berdiri kononnya ya menyeru supaya pembentangan diadakan, yaitu berkaitan dengan isu Zahid dilepaskan tanpa dibebaskan. Jadi sahabat semua, menarik untuk kita tonton bersama. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Sebari kita tonton bersama apa yang berlaku sebentar tadi di Dewan Rakyat. Silakan, Yang Hormat Arau. Yang Berhormat Yang di-Pertua, semalam kita telah membawa 18.1 Fakta Mesyuarat, dan selepas itu Yang Berhormat Speaker telah memaklumkan kepada Dewan ini dan juga kepada dunia, sebab dunia sedang mematikan kita, bahawa dibenarkan pembentangan dibuat bukan untuk dibahas kerana 18.1 telah pun ditolak. Maka selepas pembentangan RMK 12, kerajaan akan membenarkan untuk kita membentangkan. Tapi malangnya Yang Berhormat Speaker telah bangun dan memaklumkan bahawa hari ini mesyuarat bermula jam 10 pagi. Jadi saya telah membawa semula usul itu bersama dengan Machang, dan jadi kalau itu Yang Berhormat benarkan, kami nak bentangkan sedikit kenapa 18.1 perlu disegerakan. Kerana untuk kepentingan orang ramai. Teruskan, Yang Hormat. Kerusi ini terlampau rendah untuk saya. Kursi nak patah, ya Allah Tuanku. Selamatkanlah speaker. Tak ada. Teruskan, Yang Hormat Arau. Lain macam kursi. Kalau speaker sudah berada zon selamat, saya boleh sambung. Silakan. Ya, Yang Berhormat. Jadi sekarang ni saya bawa balik bahawa 18.1 ini bukan kami memang nak bawa, tetapi kami rasakan ianya perlu dibincangkan sebab semua rakyat Malaysia membuka mulut. Parti-parti politik membuka mulut, DAP membuka mulut. Bukan, dia kata dia salahkan apa tu AG, pekat AG dia kata. Dengan komen. Jadi semua termasuk parti muda PKR, semua pihak buka mulut dan peguam-peguam kanan di negara ini membuka mulut supaya AG bagi penjelasan tentang kenapa kes ini digugurkan. Jadi selanjutnya kes Prima Pasir ini adalah kes yang telah dibuktikan dengan sepenuhnya bahawa ianya ada kes. Maka dengan itu pihak yang didakwa kena buat pembelaan. Tiba-tiba AG tarik balik. Jadi AG tahu bahawa dia telah menghabiskan masa 4 tahun. Duit rakyat habis 4 tahun membicarakan kes ni. Kalau dia tahu tak kes ni tak berat dan sebagainya, tarik daripada awal. Bukan membicara 4 tahun sehingga rakyat tu tunggu-tunggu apa yang patut terjadi, kemudian ditarik balik. Banyaklah kes yang berulang bersama ditarik balik. Ada yang melompat-lompat gembira ditarik balik. Tidak ada masalah. Tapi yang paling penting, kes ni kita perlukan penjelasan. Sekarang ni kita nak dengar daripada AG. Apakah hala tuju kes ni sekarang? Dia bagi sebelah alasan tapi tidak ada hala tuju. Kita nak tahu hala tuju. Ni rakyat Malaysia ni semua setuju, tapi tak berani meluahkan rasa negara biasa kerana perkara itu boleh menyebabkan kedudukan mereka terancam. Jadi Yang Berhormat Speaker yang dikasih, kita minta supaya AG bagi penjelasan tentang hala tuju kes ni. Saya setuju dengan Menteri Undang yang cantik molek ni. Menteri Undang semasa Perhimpunan Agung UMNO berkata, kalau kita nak lantik seusaha bahagian, ketua bahagian nak lantik seusaha bahagian, dia mesti lantik orang dia. Jadi kalau nak lantik AG mestilah orang kita. Jadi AG orang kita ni lah. Yang Berhormat, direct to the point, 30 saat. Duduk lepas tu. Mana saya pernah pergi bencong, saya seorang yang straight. Yang Berhormat, jadi saya nak bagi tahu Yang Berhormat. Saya bagi contoh di antaranya sebab kita bimbang AG ini dipengaruhi oleh kerajaan.
semua pihak mencadangkan supaya pendakwaan dan AG ini diasingkan. Ini benda-benda yang saya akan masuk dalam ucapan saya. Tetapi untuk 18.1 ni Muhammad, kita perlukan penjelasan. Termasuk cerita penjelasan tentang kes Cradle yang melibatkan 50 kes Yang berhormat, ini bukan sesi. Ya. Jadi sekarang 18.1 Sila kita dah bawa ni, bangkitkan kita minta perkara peraturan AG 18. Okey. Sila kaitkan 18 sahaja, jangan buang masa majlis. Okey. Setengah Dalam masa minit sahaja. ataupun akan tutup. Yang berhormat, penolakan yang dibuat oleh speaker ini bukan kerana alasan. Kata penolakan ni kerana ketua majlis minta supaya benda ni tidak dimasuk dalam senarai. Hanya ketua majlis. Sepatutnya speaker memberi alasan kenapa dia menolak 18.1. Bukan kata ketua majlis kata tak masuk dalam senarai. Itu tidak cukup. Kami ahli parlimen yang berhormat, ahli parlimen yang telah dizalimi dengan dahsyatnya di Malaysia ni, iaitu tidak diberi peruntukan. Yang dapat peruntukan pun jangan lupa bahawa kamu dapat peruntukan dan kami sengsara, kami akan berdoa kepada Allah supaya kezaliman ini. Semalam bukankah Yang berhormat. ya, yang berhormat. Duduk Semalam Ibu Tuan Barat, Speaker telah duduk. membuat keputusan Yang muktamar. berhormat, Arau, duduk cukup. Ni, Keputusan saya minta telah Yang dibuat. you jangan menyebut Apa lah. kelirukan? Kedua-dua yang berhormat, duduk. Duduk yang berhormat Arau. Yang berhormat Arau, duduk. Duduk yang berhormat. Yang berhormat Arau. Undak diam. Yang berhormat Arau, saya tambah setengah minit lagi. Okey. Kalau tak habis juga amaran pertama. Saya punya prinsip, kali ketiga saya akan buang daripada dewan ni. Yang Umat bagi amaran saya macam bagi kat Ulu Langat. Ulu Langat dah 100 kali tak keluar. Yang berhormat, Okey, akhir sekali Yang Berhormat. Ulu Langat kebal. Saya ingin minta supaya Arau, Ulu Langat kebal. Apa? yang berhormat, Ulu Langat, kalau nak bercakap berdiri ya. Peraturan. Yang berhormat, cukup. okey. Yang Berhormat setengah minit Yang Berhormat saya akan pegang pada setengah minit. Saya minta kerajaan meletakkan hala tuju kepada 47 kes ini, sama ada kerajaan nak tarik terus ataupun kerajaan nak dakwa semula dan sebagainya, ataupun kerajaan pegang kepada prinsip menteri yang telah katakan pelantikan AG itu dibuat oleh orang kita. Baik, Maka Yang orang kita Berhormat. telah dibagi arahan. Dan saya nak ucap tahniah kepada Muar. Hero rakyat Malaysia sekarang ialah Muar. Mana Muar? Yang berhormat Arau. Yang berhormat Arau. Yang berhormat Arau. Saya rekodkan amaran pertama. Duduk. Ha? Hero rakyat Malaysia ialah Muar Said Sadiq. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebentar yang bermacam. Ya, Tuan Betul. Kita dalam ruang merujuk kepada lingkup sebentar yang berhormat saya bercakap. Kita dalam ruang lingkup majlis ya. Kita bercerita pasal undang-undang, kita berdebat pasal undang-undang, tapi yang berhormat sendiri di kalangan baik di sebelah kanan atau kiri, banyak peraturan majlis ni dilanggar. Faham apa maksud saya itu? Ya. Yang baru penggal pertama tu saya berharap dah hampir 9 bulan, lebih arif dan ada yang dah 5-6 penggal nak masuk, masih lagi buat-buat tak faham. Ya. So I draw the line. Ya. Okey, yang berhormat, macam apa nak dicakap, adakah berkaitan dengan peraturan? Jika dengan peraturan, saya layan. Jika tidak, duduk. peraturan 18.1 juga seperti mana yang Arau. Semalam kami berbincang dengan Tuan Yang Dipertua dan beliau telah memberi kelonggaran ruang untuk dibahaskan selepas perbahasan pembentangan RMK ke-12. Tapi speaker tidak mungkiri janji kepada kami. Jadi apakah petua daripada Tuan Yang Dipertua agar perkara ini dapat diberikan ruang juga? Sebab rakyat bertanya kepada kami, perlukan jawapan dan Dewan Rakyat ini berkenaan dengan kes yang disebutkan tersebut. Jadi apakah pandangan Tuan Yang Dipertua? Mungkin ada kamar khas ataupun sesi khas budi bicara Tuan Yang Dipertua. Ini institusi demokrasi kita. Rakyat berhak tahu. Jadi minta pandangan daripada Tuan Yang Dipertua. Terima kasih. Terima kasih Macam. Memberi ruang saya untuk menyekolahkan semua yang berada di dalam ni. Okey, peraturan berkaitan pembentangan atau menentang sesuatu isu yang telah diputuskan dalam mahkamah dalam Dewan
kita boleh bagikan kepada usul-usul di bawah 18, 17 dan 27. Jika itu tidak mencukupi, anda yang berhormat semua boleh pergi kepada 43, peraturan 43. Very clear, amat jelas. Keputusan siapa yang duduk di sini mengerusikan majlis ini adalah muktamad. Tetapi membeli kelonggaran. Pasal ini, pun dengar ya. Keputusan pengerusi adalah muktamad. Walau bagaimanapun kecuali dengan mengeluarkan usul sendiri. Kerana itu, usul demikian itu tidak dikenaki dikeluarkan pemberitahuan lebih dari 2 hari terlebih dahulu. Bermaksud, jika apa-apa keputusan yang diputuskan oleh pengerusi di sini, you ada option. 17, 18, 27, 43 bahagian itu. Dan jika ada kaitan juga, 36 spesifik kepada isu yang dibangkitkan di dalam dewan ini. Very simple. Yang berhormat macam penghujungnya kan? Yang berhormat. Ada 4 kan? Yang berhormat. Sebentar, satu-satu. Ramai ni. Okey. Yang berhormat berduran. Alright guys, so itu dia penjelasan padu daripada timbalan Speaker Dewan Rakyat hari ini ya berkaitan dengan kebobrokan ya daripada MP Arau ini. Mungkin sahabat-sahabat semua lupa bahawa Arau sekarang ini juga sebenarnya berada seperti Zaid Hamidi ya apabila beliau dilepaskan tanpa dibebaskan ya berkaitan dengan satu skandal yang begitu memalukan sekali. Tapi hari ini kita boleh nampak Arau ini pula ia mengatakan apa yang dilalui oleh Zaid ini katanya kerajaan ini zalim lah apalah dan sebagainya. Ini menunjukkan beliau sendiri cuba menutup muka dengan apa yang berlaku ke atas beliau. Beliau juga sebenarnya dilepaskan tanpa dibebaskan. Apakah kes itu? Sahabat-sahabat semua boleh cari di media sosial kerana ianya memang satu perkara yang amat memalukan. Saya tidak mau sebut di sini kerana perkara itu perkara yang sangat-sangat memalukan, perkara yang tidak bermoral dan sebagainya. Itu dia. Jadi sekali lagi terima kasih kerana bersama dengan Alright Nampak Channel. Sekiranya anda mau memberikan sebarang komen, anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti geng-geng sapu bersih ini yang sembrono mengeluarkan kenyataan, ya yang sembrono dengan sombong, dengan angku mengatakan kononnya kerajaan ini zalim, ya sedangkan mereka tidak pun ya meminta dengan sungguh-sungguh ya ataupun membuat satu MOU untuk ya mendapatkan bajet seperti mana yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menjadi pembangkang. Kerana kita tahu apabila mereka membuat satu MOU, mereka tidak boleh lagi untuk membuat fitnah, mereka tidak boleh lagi untuk membuat provokasi, mereka tidak boleh lagi buat tuduhan-tuduhan yang tidak berasas. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka menggunakan isu ini kononnya kerajaan tidak memberikan peruntukan, dizalimi, sedangkan mereka sendiri yang mengkehendaki perkara itu. Itu pandangan saya. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.